A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita sekali lagi dapat dipertemukan walaupun di alam maya untuk membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan khiyar aib. Pembahasan yang sebelum ini, kalau tuan-tuan lihat dalam YouTube khiyar aib bahagian yang keempat, kita telah membincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan beberapa isu atau situasi yang berlaku sekiranya ianya berkaitan dengan yang pertama ialah waktu, bilakah masa yang sesuai untuk memulangkan barangan yang terdapatnya khiyar aib. Yang kedua ialah kita dah membincangkan tentang apa yang berlaku pada sebarang bentuk pertambahan pada barangan yang cacat tersebut. Dan juga kita dah bincangkan tentang apabila berlaku kecacatan tambahan kepada kecacatan sedia ada. Bermaksud barang kita itu telah berlaku kecacatan ataupun kerosakan, tapi oleh kerana kita menggunakan barangan tersebut, kita telah merosakkan lagi pula barangan tersebut. Maknanya kerosakan yang asal sedia ada itu mungkin ada atas tanggungan penjual, tetapi bila kita dah menggunakan barang yang rosak itu, seolah kita menidakkan hak kita untuk memulangkan semula barangan yang rosak tersebut akibat daripada kerosakan yang diberlakukan oleh pihak penjual. Itu kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu. Jadi tuan-tuan boleh rujuk semula video tersebut, iaitu khiyar aib bahagian yang keempat. Dan kali ini kita teruskan lagi satu isu lagi yang berkaitan dengan khiyar aib juga. Adakah kita boleh menggunakan hak khiyar aib tersebut ataupun sebaliknya? Baik, iaitu ialah syarat tiada cacat cela. Bermaksud para penjual meletakkan syarat bahawa dia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kecacatan yang terhasil daripada yang berlaku daripada barangan jualan tersebut. Baik, kita baca. Jika penjual meletakkan syarat kepada pembeli ketika kontrak bahawa dia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kecacatan yang ada pada barangan yang dijual, kontrak tersebut sah. Ini mungkin disebabkan penerimaan telah berlaku antara penjual dan pembeli telah menerima barangan tersebut, maka kontrak tersebut sah sekiranya penjual membuat syarat tersebut. Ini kerana syarat tersebut mengukuhkan lagi kontrak dan menafikan hak pembeli untuk memulangkan semula atau membatalkan pembelian. Jadi sebarang syarat yang diletakkan untuk memperkukuhkan akad tersebut untuk tidak dibatalkan, maka syarat menyokongnya. Apatah lagi secara zahirnya barangan tersebut kelihatan tidak mempunyai sebarang kecacatan. Jadi di manakah khiyar aibnya? Okey, kita langsungkan terus perbahasan ya. Adakah ini bermakna khiyar aib digugurkan dan pembeli tiada hak untuk memulangkan semula barangan tersebut atau membatalkan jual beli tersebut jika tiada didapati wujud kecacatan sedia ada, seperti mana hak yang diberikan kepada pembeli yang kita ketahui. Jadi kita dah belajar sebelum ni ialah kita ada 3 jenis khiyar. Khiyar yang pertama ialah khiyar majlis, kemudian khiyar syarat dan khiyar aib. Cumanya kalau tidak berlaku kecacatan, maka kita tidak ada hak untuk menggunakan khiyar, iaitu kita memulang dan membatalkan semula pembelian kita itu tadi. Baik, jawapan bagi masalah ini perlu dilihat kepada beberapa perkara. Yang pertama ialah jika barangan tersebut tidak bernyawa. Syarat tersebut tidak terpakai. Jadi tak bolehlah guna syarat tu. Mana penjual tidak boleh menggunakan syarat tersebut untuk mengelakkan diri dia daripada bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan. Jadi pembeli masih berhak memulangkan semula dan penjual perlu bertanggungjawab terhadap sebarang kecacatan yang wujud pada barangan tersebut.
Hak menurut khiyar aib masih diberikan kepada pembeli seperti mana yang dinyatakan sebelum ini. Okay. Asal hukumnya sah kalau penjual meletakkan syarat untuk melepaskan diri daripada sebarang kecacatan setelah termeterai penjual akad jual beli tersebut ataupun setelah qabat berlaku, taking position daripada pihak pembeli. Tak lagi barang tersebut telah disahkan tidak ada kerosakan semasa akad jual beli tersebut berlaku kan. Tetapi dalam kes ini barangan yang bernyawa, okay, barangan yang bernyawa, maka pembeli masih berhak membuat khiyar aib tersebut. Maksudnya memulangkan semula barang tersebut jika ada terdapat kecacatan. Baik, jika barangan yang dijual tersebut bernyawa, penjual boleh melepaskan sebarang tanggungjawab terhadap sebarang kecacatan yang tidak nyata sahaja pada barangan tersebut pada masa kontrak dan yang di luar pengetahuannya. Maksudnya ke sini apa? Jika barangan tersebut yang tadi tidak bernyawa tidak bernyawa boleh dipulangkan. Boleh ada hak khiyar tersebut. Adapun barangan yang bernyawa, penjual boleh melepaskan sebarang tanggungjawab terhadap sebarang kecacatan yang tidak nyata sahaja. Jadi maksudnya dia mengikut hukumnya asal tu tadi. Okey. Tapi dengan syarat kecacatan itu kenyataan yang nampak. Dan yang di luar pengetahuannya. Contohnya pembelian lembu. Lembu adalah barang yang bernyawa kan. Tetapi dia tak tahu lembu itu berpenyakit. Sebab dia nampak sihat saja. Rupanya setelah dimeterai perjanjian jual beli tersebut, rupanya lembu ini mengalami penyakit lembu gila. Lembu gila. Jadi lembu gila ni tak dapat dilihat. Dia mungkin masalah mental issue lah. Tapi kalau penyakit lembu gila itu boleh menampakkan diri, dia nampak macam mengamuk dan sebagainya, ketika itu maka mana pembeli ada hak khiyar dekat situ. Sebab penyakit tersebut jelas dapat dilihat di awal akad, di awal kontrak tersebut. Sebabnya pada kebiasaannya benda yang bernyawa mempunyai kecacatan yang tidak nyata. Kenapa asalnya kenapa akad tersebut dianggap sah kalau penjual berlepas diri daripada sebarang khiyar aib, sebarang tanggungjawab terhadap kecacatan, kerana kebiasaannya benda yang bernyawa ini tak lari daripada kecacatan. Dengan ini penjual berhak mengenepikan sebarang tanggungjawab terhadap kecacatan tersebut melalui syarat pelepasan tanggungjawab ini. Adalah disahkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menjual seorang hamba miliknya dengan harga 800 dirham dengan syarat pelepasan tanggungjawab. Jadi Sayyidina Ibnu Umar telah buat benda ni. Setelah itu pembeli berkata kepadanya, hamba ini mempunyai penyakit yang engkau tidak nyatakan kepada saya. Lantas mereka mengadu kepada Uthman radhiyallahu anhu, iaitu merupakan khalifah ketika itu, dan Uthman meminta Ibnu Umar bersumpah bahawa dia telah menjual hamba tersebut tanpa mengetahui penyakit yang ada pada hamba tersebut. Namun Ibnu Umar enggan bersumpah. Enggan bersumpah, lalu dia mengambil semula hamba tersebut. Setelah itu dia menjual semula hamba tersebut dengan harga 1,500. Menurut riwayat pembeli tersebut ialah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sesama mereka dua ini semua di kalangan kibarus sahabah. Apabila mereka bermuamalah, bila mereka bermuamalah, mereka pastikan transaksi itu adil. Kalau tak dapat diselesaikan, dia akan pergi ke mahkamah. Dan kes ini dia mengadu kepada Sayyidina Uthman. Ibnu Umar kemudiannya berkata, saya menolak untuk bersumpah dengan nama Allah dan Allah membalasnya dengan keuntungan ini. Ini maknanya dia tak nak bersumpah. Yang dia ni betul-betul tidak tahu akan kecacatan hamba yang dijual kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Jadi dia ambil balik hamba itu dan dijual semula
1500 dan laku lah. Jadi Sayyidina Ibnu Umar mengatakan bahawa ini adalah keuntungan. Keuntungan apabila saya menolak bersumpah dengan nama Allah. Jadi kita dah belajar sebelum ni, maknanya kita ataupun selepas ni kita akan lihat bagaimana kita sebenarnya dilarang untuk bersumpah. Bersumpah dalam agama Islam ni dia hanya di mahkamah ataupun dia melibatkan maruah. Sebagai contohnya tuduhan berzina, kan, ataupun seorang itu membuat tuduhan berzina ataupun orang itu dituduh berzina, maka dia boleh menggunakan hak ini untuk bersumpah bahawa dia tidak berzina bagi orang yang tuduh berzina, ataupun orang yang menuduh zina itu dia bersumpah bahawa dia bercakap benar bahawa dia itu menuduh bahawa dia yang dituduh itu betul-betul melakukan penzinaan. Tapi akhirnya mereka berdua berlepas diri kerana akhirnya sumpah yang keempat mengatakan bahawa laknat kepada aku kalau aku tidak bercakap benar. Macam tu. Itu dari konsep sumpah dalam Islam. Tapi dalam bab jual beli ini kita tidak digalakkan untuk bersumpah. Kerana ia menunjukkan bahawa kita ni merupakan sama ada pihak penjual ataupun pihak pembeli yang tidak diyakini akan kejujurannya. Kan? Jadi kalau boleh kita jangan banyak bersumpah. Membadailah kita bercakap benar. Dan orang yang bercakap benar ni sentiasa akan diketahui oleh mereka di sekelilingnya. Macam mana? Kerana mereka selalu bercakap benar lah. Jarang dia bercakap bohong. Jadi orang akan cop dia sebagai orang yang bercakap benar. Itu sebab kita tak boleh nak suka-suka sangat kita nak putar belit ke ataupun kita bercakap benda yang tidak benar ke. Akhirnya orang akan dapat detect benda tu. Kan? Jadi itu akan menimbulkan kesukaran di kemudian hari untuk mempercayai apa saja seseorang penjual itu jual, kan, promosi, kan. Baik, jadi keputusan Uthman radhiyallahu anhu ini menunjukkan hak pelepasan tanggungjawab dibenarkan bagi benda yang bernyawa. Ya, keputusan Uthman ini diketahui oleh semua para sahabat dan tiada siapa pun yang menentangnya. Dengan ini hukum ini adalah sabit secara ijma'. Jadi dalam hukum, dalam pembinaan hukum muamalat ini, hukum syariat, kalau kita mengikut metodologi Syafi'i, memang ada selepas Al-Quran, selepas dalil daripada Al-Quran, dalil daripada Sunnah, kita ada ijma'. Jadi ini salah satu ijma' yang dipersetujui oleh para ulama bahawa ada dalil yang menunjukkan dibenarkan untuk para penjual untuk berlepas diri ataupun menolak hak khiyar aib yang dikemukakan kepada mereka. Baik. Namun jika kecacatan itu kelihatan dengan jelas, penjual tidak berhak melepaskan tanggungjawabnya kerana kecacatan tersebut mudah dilihat. Baik. Tapi kalau kecacatan itu mudah sangat dilihat, maknanya mustahillah penjual itu untuk tidak tahu bahawa kecacatan itu berlaku semasa dalam pegangan penjual, kan. Contohnya kaki lembu atau kaki kambing yang cacat, contohnya, kan, telinga dia tak ada sebelah dan sebagainya, ataupun setelah bertahun-tahun memang tak ada diperah susu dia, tapi dia mengatakan ada susu, kan, dan ini diperakui oleh beberapa orang saksi dan sebagainya, maka penjual kena bertanggungjawab lah terhadap kecacatan tersebut kerana itu jelas, jelas dia telah berbohong dalam isu ni. Dan ada kecacatan jelas, dia tak beritahu tentang kecacatan tersebut dan dia melakukan akad jual beli dan dah mutamatkan jual beli tersebut, pembeli merasakan dia tertipu. Maka pembeli ada khiyar, ada hak khiyar di situ. Baik. Baik. Penjual juga tidak boleh melepaskan tanggungjawabnya jika kecacatan tersebut berlaku selepas kontrak dimeterai dan barangan tersebut belum diterima oleh pembeli. Ini walaupun dia dah bayar harga lembu tersebut, harga kambing tersebut, tetapi pembeli tak sampai lagi, tak terima lagi haiwan tersebut. Ini kerana syarat tersebut hanya merujuk kepada kecacatan yang ada ketika kontrak. Jika penjual meminta pelepasan tanggungjawab daripada kecacatan yang akan berlaku, permintaannya tidak dibenarkan kerana permintaan tersebut dianggap menggugurkan sesuatu yang belum berlaku. Jadi kesimpulan di sini kita boleh dapat lihat bahawa hukum asal, tiada kesalahan untuk
penjual meletakkan syarat untuk berlepas diri daripada sebarang kejahatan terhadap barang yang dijual. Tetapi ada beberapa syarat lah. Contohnya dia mesti barangan yang bernyawa. Okay, barang yang bernyawa. Barangan yang tidak bernyawa tidak boleh, maknanya tak boleh terguna terpakai lah. Syarat tu tersebut tak boleh terpakai. Barang yang tidak bernyawa, basikal, kereta dan sebagainya itu, maka tidak ada hak khiar aib kat situ. Maksudnya syarat tu tak boleh diletakkan. Syarat apa? Syarat untuk berlepas diri daripada sebarang tanggungjawab terhadap kecacatan. Baik, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu beberapa bentuk jual beli khusus. Ini tajuk baru. Perbincangan tentang kontrak jual beli sebelum ini adalah umum, tanpa merujuk kepada mana-mana bentuk jual beli yang tertentu. Okay. Kontrak jual beli seperti ini menjadikan amalan yang biasa manusia. Ia membabitkan jual beli yang biasa dilakukan oleh orang ramai dalam urusan niaga dan pertukaran. Selain daripada itu, terdapat beberapa bentuk jual beli yang dikenali dengan istilah yang tersendiri. Jual beli ini jarang dilakukan. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Sebahagian jual beli yang diharamkan ini ada yang sah, tetapi mereka yang terlibat dianggap berdosa dan melakukan perkara yang haram. Maknanya jual beli itu sah, tapi perbuatan dia itu haram. Nanti kita akan lihat apakah yang dimaksudkan sebagai transaksi yang sah tetapi perbuatan dia haram. Ada sebahagian jual beli ini tidak sah. Berikut adalah maknanya ada yang tak sah. Jadi tak sah ni jelaslah haram. Dia ada haram tapi sah. Apa dia masukkan tu? Antaranya ialah kita pergi kepada jual beli yang dibenarkan dahulu. Terdapat beberapa bentuk jual beli yang berbeza prosesnya berbanding dengan proses jual beli yang biasa diamalkan. Perbezaan ini mewujudkan wujud salah faham bahawa jual beli seperti ini tidak dibenarkan. Nampak macam tak dibenarkan tetapi sebenarnya dibenarkan. Atas dasar ini, para fuqaha menjelaskan tentang jual beli ini secara khusus bagi menolak sebarang salah faham. Yang pertama ialah jualan tauliah. Apa maksud jualan tauliah tu? Penjual menjual barangan yang dibeli dan telah diterima bekerja dengan harga asal, harga ketika membelinya, tanpa menyebutkan harganya. Ataupun penjual berkata kepada pembeli, saya bersetuju dengan kontrak ini secara tauliah. Maknanya barang yang penjual dapat hasil daripada belian mungkin daripada supplier dia, dia menjual dengan harga asal, maka tak ada keuntungan. Jadi tak ada masalah sebenarnya, menjual tak ada keuntungan ni. Apa isu biasanya yang kita contoh yang realistik yang berlaku pada waktu sekarang. Contoh kita panggil plumber datang rumah kita kan. Jadi plumber datang rumah kita tu, bila dia check, ada yang bocor katakan. Jadi ada piping yang bocor. Jadi piping yang bocor tu dia tolong belikan. Dia tolong belikan dekat kedai hardware yang berdekatan. Jadi bila dah beli kedai hardware yang berdekatan tu, dia ada hak untuk mengambil keuntungan hasil daripada belian piping yang dia beli tadi untuk dipasang ke rumah kita. Kan? Tapi dalam kes ini kebiasaannya dia tak ambil lah. Dia tak ambil upah, dia tak ambil keuntungan daripada pembelian piping itu tadi, tetapi dia hanya ambil upah pemasangan saja. Ini contoh-contoh yang biasa yang kita lihat. Tapi kalau dia kata dia pergi beli piping, dia beli pipe, dia beli pipe dekat kedai hardware, katakan RM5 1 meter, dan dipasang ke rumah kita. Selain dia ambil upah pemasangan, dia juga ambil keuntungan daripada pembelian tersebut. Sebab apa? Sebabnya dia pergi beli dia menggunakan tenaga dia, menggunakan minyak motor dia ke, minyak kereta dia ke kan, masa dia lagi dan sebagainya. Maka dekat situ dia ada hak. Tapi dia tak nak gunakan hak untuk mengambil keuntungan atas pembelian pipe tu tadi. Maka dibenarkan, tidak ada masalah. Tapi dalam konteks penjual tepi jalan, penjual restoran, penjual gerai-gerai ataupun kedai-kedai hardware yang tidak menawarkan khidmat pemasangan dan sebagainya, tentulah dia akan mengambil
keuntungan, sedikit keuntungan daripada jualan tersebut. Tapi jualan tauliah ini memang dia tidak mengambil keuntungan. Baik. Kemudian jualan isyrak ataupun berkongsi. Jual beli ini hampir sama seperti tauliah, tetapi hanya membabitkan sebahagian barangan yang dijual sahaja. Bukan semua. Contohnya penjual berkata, saya serahkan separuh daripada kontrak ini kepada anda sebagai rakan kongsi dengan nilai separuh harga atau seumpamanya. Namun sebahagian yang ingin dikongsi perlu dinyatakan dengan jelas. Jika bahagian tersebut tidak dinyatakan dengan jelas, contohnya penjual berkata, saya serahkan kepada anda sebahagian daripada kontrak ini sebagai rakan kongsi. Kontrak tersebut tidak sah kerana wujud ketidakjelasan. Jadi dia kena tetapkan portion pembelian tersebut. Ini berlaku mungkin dalam syarikat kongsi, syarikat perkongsian, enterprise. Mungkin dua orang sahabat berkongsi modal, menubuhkan satu syarikat, mungkin syarikat perkhidmatan. Macam tadi kalau kita boleh gunakan contoh yang tadi, dua orang yang pergi ke rumah customer untuk membaiki pipe yang rosak dan sebagainya kan. Jadi dia perlu jelas bahagian-bahagian yang dimiliki. Kalau dia terima upah tu, berapa persen dia nak bagi kepada antara satu dengan yang lain. Okey. Kalau dia kata 50-50, maka itu jelas. Nanti kalau tuan rumah bagi RM100, aku dapat RM50, kau dapat RM50, macam tu. Baik. Kalau dia kata sebahagian saja, jadi sebahagian tu dia kurang jelas. Walau bagaimanapun, jika had perkongsian tersebut tidak dinyatakan dengan jelas, contohnya penjual berkata, saya jadikan anda sebagai rakan kongsi saya dalam kontrak ini, kontrak tersebut diterima sah dan mereka memiliki hak yang sama rata. Okey. Jika had perkongsian tersebut tidak dinyatakan dengan jelas. Jadi maksud dia sini, apa maksud dari sini? Maksudnya mungkinlah rakan kongsi yang dia bekerja dalam satu syarikat, katakan. Dia bekerja dalam satu syarikat. Jadi dia boleh buat claim dekat syarikat tersebut. Dia bukan berdasarkan upah yang diterima pada ketika itu. Tapi maksudnya kalau seorang staf beli barangan yang dikehendaki untuk melunaskan pekerjaan ni, seorang lagi tukang buat. Seorang tukang beli, seorang tukang buat kan. Jadi tidak ada masalah untuk dia tidak menyatakan secara jelas 50% ke 60% ke 40% ke, itu tidak ada masalah sebab mereka ini adalah sebahagian daripada syarikatnya. Jadi syarikat telah memperuntukkan bahawa si A ni gaji dia banyak ni, si B ni gaji dia banyak ni. Kalau dia beli dengan menggunakan duit dia sendiri, maka dia boleh buat claim dan sebagainya. Ini maksud yang dimaksudkan sebagai had perkongsian tersebut tidak dinyatakan dengan jelas kerana mereka itu mungkin dalam dalam syarikat yang memberi satu garis panduan yang bahawa staf A boleh buat claim berapa banyak, staf B pun boleh buat claim berapa banyak. Ini ada dalam terma-terma yang mungkin dinyatakan dalam syarikat yang mereka bekerja tersebut. Alright. Kemudian kita pergi kepada murabahah. Baik. Murabahah ini adalah jualan keuntungan. Bermaksud kita beli barang dan kita jual dengan untung. Untung dia disertai dalam akad tersebut. Penjual menjual barangan yang dibeli dan telah diterimanya kepada pembeli dengan harga asal. Harga ketika membelinya dengan tambahan keuntungan mengikut kadar yang diketahui dan ditentukan. Contohnya penjual berkata, saya jual rumah ini dengan harga yang saya beli dengan tambahan untung 10%. Ataupun penjual berkata dengan ditambah sebuah kereta atau seumpamanya. Dengan ini bermakna keuntungan tersebut tidak perlu sama dengan jenis barangan yang ditetapkan. Baik. Jadi murabahah ni adalah seorang penjual yang telah membeli barangan jualan tersebut kemudian menjual semula kepada pembeli yang lain dengan menaikkan harga barangan yang telah dibeli tersebut.
Contohnya berlaku sekarang ni di dalam sistem perbankan lah. Sistem perbankan menggunakan sistem baik murabahah sebagai contohnya. Okay. Kita tidak mampu untuk beli rumah cash katakan. Katakan rumah harga 250,000. Jadi kita approach bank. Okay. So bank membeli dengan harga cash 250,000 daripada developer, kemudian menjual semula kepada customers yang tak mampu untuk bayar tadi itu dengan harga RM400,000. Jadi di sini bank perlu jelaskan bahawa kami dah beli rumah ni 250,000 dan kami akan jual kepada anda sebanyak RM400,000. Jadi ada selling and buying price dalam akad dan kontrak tersebut. Ini perlu jelas. Jadi pertambahan berapa peratus keuntungan dekat situ. Adapun boleh tak diambil manfaat keuntungan bukan dari sudut persen tadi tu, bukan dari sudut kewangan tadi. Beli 250,000, jual 400,000, untung 150,000. Ada yang kata maknanya dia nak aset pula. Boleh jual rumah ni dengan syarat bagi aku aset yang tertentu. Baik, boleh juga maka sah. Apa contoh dia? Contoh dia kita beli kereta terpakai katakan. Kita beli kereta terpakai daripada CA dengan harga RM10,000. Kemudian kita jual ke rakan kita dengan harga RM10,000 juga, dengan syarat kita bagi dia kereta dengan harga RM10,000 berserta dengan mungkin kita nakkan mesin rumput dia katakan. Maka keuntungan kereta tu tadi bukan diterjemahkan dalam bentuk kewangan, tetapi diterjemahkan dalam bentuk aset, iaitu mesin rumput. Jadi bagi RM10,000 dan juga sebiji mesin rumput. Jadi kalau dari segi kewangan dia tak ada keuntungan, sebab apa yang dia beli RM10,000 dia jual RM10,000 juga, tetapi dia nakkan mesin rumput orang tu tadi. Maka dalam hal ini maka dibenarkan kerana tidak semestinya pembayaran tersebut dalam keuntungan tersebut dalam jenis dia sendiri. Maksud kalau RM150,000 ke RM300,000 tadi kan, ataupun RM250,000 ke RM400,000 tadi, keuntungan itu daripada jenis wang itu sendiri. Maka tidak semestinya dari sudut syarat tidak semestinya keuntungan dalam bentuk percentage, dalam bentuk wang, dia juga boleh didapati juga dalam bentuk barangan. Baik, kita berhenti dulu pada jenis akad jualan yang nombor 3, iaitu akad murabahah. Baik tuan-tuan, kita sudahi pembahasan kita. InsyaAllah kita sambung pada pembahasan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.